Jangan kata asyik aku je, asyik aku je. Salah tu. Sebab minta bantuan mak bapak tu, dia akan minta bantuan pada yang dia yakin dapat membantu. Tapi itu yang fizikal, yang tersirat, yang spiritualnya. Ya, artinya bila jangan kotorkan mata ni, jangan kita melihat apa-apa benda yang tak elok. Ini sikitlah implikasi kepada statement, pernyataan patuh perintah Allah. Ya, jadi jangan ada pun yang alhamdulillah aku dah patuh perintah Allah. Jangan sombong, sebab banyak lagi perintah Allah yang anda dan saya belum penuhi, ya, yang sebaik mungkin. Sebab whatever you do, boys and girls, ladies and gentlemen, whatever you do, there is always room for improvement. Apa pun yang anda dan saya lakukan, masih ada ruang, peluang, dan banyak lagi apa yang kata tu, benda-benda yang boleh kita perbaiki, aspek yang boleh perbaiki. Satu kunci sudah terbuka kalau kita patuh perintah Allah. Kedua, kunci kedua, ini dia. Dan Ramadan pun satu kata tu, masa lah yang sangat kritikal, yang sesuai sebagai turning point, ya. Critical turning point, bukan turning point, critical turning point. Artinya satu titik perubahan yang sangat kritikal, sangat penting. Sebab ulang, kalau tak boleh berubah dalam Ramadan, payah, amat sukar, almost impossible untuk berubah di luar Ramadan. Sebab dalam Ramadan setan dirantai. Jadi kalau luar Ramadan, habis Ramadan setan bebas. Dia gian dah lama sebulan tak kacau orang, dia akan kacau kita habis-habisan. Payah kita untuk menangani kalau silap-silap hari bulan, kata orang tua, ya. So kita bangun pagi untuk sahur. Sahur itu satu amalan yang sangat berkat, ya. Sangat berkat, sangat digalakkan sebab ada keberkatan dalam bangun sahur. Seperti yang selalu kita sebut, ulama pun sebut, para asatidzah kita selalu ingatkan, bila orang yang bangun sahur, Allah dan malaikat berselawat atas orang yang bangun sahur. Allah dan malaikat berselawat atas orang yang bangun sahur. Hebatnya. Dan bangunlah sahur kamu walaupun dengan minum seteguk air. Ya, minum air pun itu fadilatnya besar sangat. Yang akan memberikan kita kekuatan sepanjang hari, ya, dan banyak kebaikan-kebaikan yang lain, dan membezakan antara puasa orang Islam dengan puasa orang Yahudi dan Nasrani. Ya, okey. So kenapa saya sebut tentang sahur? Sebab salah satu kunci pembuka pintu rezeki ialah bermunajat di malam hari. Dan waktu bermunajat yang paling afdal ialah 1/3 akhir malam. So boleh tak kita, seorang ustaz mengajar kami, ya, dia kata, sebab saya diajar oleh ramai guru lah kan, ya, kita orang sains yang tak tahu, tak faham agama, semua orang mengajar tu kita akan tangkap, kita akan appreciate, ya. Apa dia kata, ustaz, bilakah waktu untuk kita tahajud? Okey, kalau kamu jenis yang kadang letih, susah, so sebelum tidur tahajud. Tahajud, ya, sebelum tidur, bukankah kena tidur dulu? Ya, kalau yang ada kekuatan tak payahlah, sebab memang so itu waktu yang afdal untuk tahajud ialah sebelum tidur. Saya pun tengok, iya ke? Yang saya dengar lain. Yang afdal sebelum tidur. Yang lebih afdal ialah dalam tidur dulu. Lebih afdal tidur dulu, ya, lepas tu barulah tahajud. Kedua, ketiga, keempat. Yang paling afdal, baru saya faham. Ini rupanya ustaz ni cakap, ya. Afdal ni buat je lah. Buat. Ramai orang tak buat pun. Ya, nak bangun pukul 3, 4 pagi, berapa orang yang sanggup? Berapa orang yang dapat bangun satu dunia? Ada 5%? Tak ada. Ada 3%? Tak ada. Tak ada. Ada 1%? Mungkin. Itu pun tak pasti. 1% penduduk dunia, ya, yang bangun tahajud pukul 3, pukul 4 pagi, 3 pagi. Jadi waktu yang afdal sebelum tidur. Saya pun untuk menanjat, ya ke? Lepas tu pukul 3, pukul 4, pukul 2, pukul 3 tu afdal, yang sangat afdal. Yang paling afdal pukul 1/3 akhir malam. Artinya pukul 3, 4, 5 lah. Kalau kita 4, 5, 6, ya, untuk Semenanjung, 3, 4, 5 untuk Sabah Sarawak. Kurang lebih begitulah, ya. So waktu itu rupanya Allah
dan malaikat paling hampir dah masuk langit dunia, paling hampir dengan dunia kita ni. So malaikat memang bersedia untuk menangkap doa-doa orang yang sedang berdoa waktu itu untuk terus diserahkan pada Allah. Tapi ingat, Allah pernah beri arahan pada malaikat, wahai malaikatku, bila hamba-Ku berdoa, jangan kau terus ambil doa tu pada aku. Aku nak dia minta dan minta dan minta dan minta. Aku suka sangat mendengar rintihan dan permohonan hamba-Ku. Artinya apa? Kita jangan minta sekali. Aku dah 3-4 kali aku dah doa tak jadi pun. Rupanya ni guru saya pesan kat saya, seorang ulama besar, dia kata, Muhammad Fadilah, mungkin dalam perancangan Allah, dalam Lauh Mahfuz dah tertulis, kamu kena minta 99 kali baru berjaya. Itu perancangan Allah. Tapi kamu berhenti kat 98. Ya, kamu berhenti kat 98, tak ada apalah. Satu lagi. Artinya apa? Don't give up. Dengan kebesaran Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan kemurahan Allah. Minta dan minta dan minta sampai kita mati. Sampai kita mati dah tak boleh minta, stoplah. Jangan berhenti berdoa dan minta ke Allah. Tanda orang yang tidak sombong. Ya, kalau tak minta ke Allah, sombong. Okay? So, bermunajat di malam hari. Waktu yang paling afdal, the best is of course masa bangun sahur lah. Ya, pukul 5 tu, pukul 4, pukul 5, ya, sebelum kita subuh. That is waktu 1/3 akhir malam. Sangat afdal. Paling baik untuk bermunajat. Munajat ni kita minta sungguh-sungguh, menangis kalau boleh, rasa sangat kecil, sangat kerdil, sampai rasa kita yakin sangat permintaan kita Allah tunaikan. Itu tanda kita benar-benar bermunajat dengan paling kudus, paling tulus, paling mulus. Ya, mudah-mudahan. 2 kunci. Ya, dah 2 kunci pembuka rezeki. Ya, praktikal kan? Praktikal boleh buat. Nak tak nak je. Yang ketiga, ni dia. Ini based on implikasi kepada apa yang Nabi ajar. Nabi bersabda, kurang lebih yang saya ingat, ulama ajar sejak kita kecil-kecil dulu, dia kata, barang siapa yang tidak mendoakan ibu bapanya akan tertutup pintu rezeki. Barang siapa yang tidak mendoakan ibu bapanya tertutup pintu rezeki. Justru barang siapa yang mendoakan ibu bapanya, mudah-mudahan Allah buka pintu rezeki. Ingat, semuanya orang yang alim jangan kata, hari ini tertutup pintu rezeki saya, tertutup pintu syurga saya, salah satu kunci ke pintu syurga saya tertutup. Saya kata tak faham dia gitu. Sebenarnya ibu saya meninggal dunia hari ini. Nampak? Tertutup pintu rezeki dia, tertutup kunci untuk ke syurga, ya. Tapi kunci syurga banyak, ya. So, salah satu kunci utama ialah ibu. Sebab doa ibu terangkat hijab. Doa ibu, terutamanya ibu bapa lah, ya, terangkat hijab. Ya, Allah tak halang doa seorang ibu sampai ke langit, ya. Okey. So, doakan ibu bapa akan membuka pintu rezeki. Tapi ramai orang kadang, terutamanya mak ayah yang sudah meninggal dunia, dah lama meninggal dunia. Ibu saya meninggal dunia tahun 2002. Ya, 28 Februari, tak salah saya, 28 Februari 2002, ibu saya meninggal dunia. Masya Allah, sudah 18 tahun yang lalu. So, ayah saya masih sihat, umur 91. So, kita doakan mak ayah kita tiap-tiap hari, ya. Tapi kadang kita terlupa doakan mak ayah kita yang sudah meninggal dunia, lupa sebab dah lama tak ada kan, kita lupa nak doakan mereka. Sampai terpaksalah, ya. Kadang Allah berikan mimpi kat kita jumpa mak ayah kita. Beruntunglah orang yang dapat jumpa ibu bapanya, Allah yarham, yang arwah ibu bapanya, dalam mimpinya. Tandanya mereka nak ingatkan kita, ya. Hilangkan rindu kita satu, dan ingat kita untuk teruskan bersedekah. Sebab yang boleh bantu mereka di alam barzah, alam kubur ialah doa anak-anak yang soleh. Jadi doakan. So, di samping kita mendoakan mak ayah kita selamat di kubur, kita juga membuka pintu-pintu rezeki. Mendoakan ibu bapa, insya-Allah terbuka pintu rezeki. Ingat, rezeki itu luas. Aku doakan mak bapak aku tak naik-naik pangkat pun, tak naik-naik gaji pun. Adakah rezeki pangkat dan keuangan saja? Kan saya dah sebut kemarin, ya, ada jiran yang baik itu rezeki. Mata terang dapat melihat itu rezeki. Ya, dapat bercakap itu rezeki. Ya, kawan yang baik yang pesan kat kita, nasihat kat kita, rezeki. Dapat mesej baik-baik kat internet, kat Facebook kita, dapat mesej yang baik-bagus, ya, peringatan yang orang hantar kita, rezeki. Masya Allah, banyaknya rezeki. Kita bernafas dengan selesa rezeki.
tengok ke langit. Ada orang berapa orang yang semalam tengok je langit, syukur ya Allah bersihnya, tak ada jerebu ya Allah, tak ada jerebu ya Allah bersihnya. Berapa orang agak-agaknya bersyukur? Tak ada. Kok ada pun orang yang luar biasa lah, ya. Nampak je langit, syukur ya Allah tak ada jerebu, dah lama tak ada syukurnya ya Allah. Ya. Ada tak pagi tadi bangun tidur? Syukur ya Allah kaki aku masih elok boleh berjalan ya Allah, walaupun sakit-sakit tapi masih berjalan. Syukur ya Allah, dah tak ada kaki baru. Nasib baik ada satu kaki boleh bertongkat. Nampak? Jadi kita bersyukur bila tak ada. Kita bersyukur bila dah ditarik, baru kita kadang baru teringat untuk bersyukur. So be careful, ya. So doakan ibu bapa. Nombor 3. Kunci ketiga. Kunci keempat. Berkaitan tapi berbeza. Rugilah. Salah satu kerugian yang besar ialah rugilah anak-anak yang ada ibu bapanya yang sudah tua. Ada ibu atau bapa atau kedua-duanya masih ada, yang memerlukan bantuan. Kita tak beri bantuan sehingga dapat pahala, dapat masuk syurga. Itu rezeki yang terbaik dalam dunia. Ya, don't worry kalau kita beri khidmat pada mak ayah, itu dapat pahala dan masuk syurga. Tapi itu bila dah di akhirat masuk syurga, selepas kiamat nanti. Tetapi di dunia pun kalau kita beri khidmat pada mak ayah, Allah lapangkan pintu rezeki kita. Ada seorang sahabat, tak payah sebut nama lah, ya, dia seorang wanita, dia ialah bekerja dengan sektor awam. Dia yang mengambil alih tugas menjaga ibunya. Dia jaga ibunya yang uzur, yang sakit, ya, sampailah ibunya meninggal dunia, ya. So dia banyak kerja dia tertangguh, ya, susah nak efisien, tapi tengok hebatnya Allah. Ya, umur dia 40 lebih kurang, ya. Lepas tu oleh kerana dia menjaga ibunya, Allah balas di dunia. Dia naik pangkat, naik pangkat sampai dapat grade 54. A54 tu kira hebatlah juga dalam sektor awam, ya. Ya, pada umur 40 tahun. Jarang berlaku tu. Jarang berlaku. 54 tu macam Profesor Madya kot, ya, kalau di universiti. Ya, Profesor Madya umur 40 kira hebat tu. Ya, kira hebat. Satu kata orang tu mobility, ya. Award mobility dalam kerjaya yang pesat berbanding dengan kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia mungkin umur 50 kot baru sampai ke tahap itu. Kebanyakan orang, ya. Tapi dia umur 40. Asbabnya menjaga ibunya yang sudah tua uzur sampai ibunya meninggal dunia dengan redha. Ini dia. Ini mata kepala ni yang dah lihat dan dengar, ya, kisah ini. So saya amat kagum dengan kehebatan Allah. So tadi doakan mak bapak terbuka pintu rezeki, memberi khidmat kepada mak ayah, membuka pintu rezeki. Ya, khidmat ni berbagai-bagai lah, ya. Malam tadi saya ber-FB live dengan sahabat, ya, Puan Mastura dari Vibe Singapura. So salah satu soalan tu lah, ya, anak yang dalam PKP kita PKP dia orang circuit breaker, CV, circuit breaker ni memutuskan, ya, pertalian untuk penularan COVID-19. So they call it circuit breaker. Baguslah konsep tu. Kita PKP, ya, Perintah Kawalan Pergerakan B bersyarat sekarang, ya. So sama konsepnya. So salah satu kesan sampingan, mereka rindu kat mak ayah, susah nak bagi bantu mak ayah. Jadi mereka rasa sangat bersalah. Apa nak buat? Bagus kan tu? Anak-anak yang rasa bersalah, rasa rindu kat mak ayah, ya, walaupun dekat tapi tak dapat ziarah. Apatah lagi dalam Ramadan Karim, masa Ramadan, mereka sangat-sangat sedih. Apa yang patut buat? Saya kata, jawapan saya pada malam tadi lah, when the going gets tough, the tough gets going. So bila situasi bertambah sukar, orang yang hebat, orang yang kental. The tough tu orang yang kental, orang yang hebat, orang yang gigih, mula bergerak, mula bertindak untuk mengatasi situasi. Saya kata, cadangan saya, kalau ibu bapa kita jauh, kita tak boleh keluar rumah, cuba cari siapa jiran-jiran ibu bapa kita yang boleh bantu. Ini kena usaha lah ni. Kena usaha. The tough gets going. Usaha. Cari. Ya. Kan kat Singapura dahsyat, ya. Kat Singapura dia punya sistem kat masjidnya, semua data umat Islam di sekitar karya masjid itu ada online. Jadi kontak masjid yang terdekat, tengok alamat-alamat, tengok siapa jiran yang terdekat dengan ibu bapa kita untuk sampaikan bantuan ke, nak berikan whatever lah yang mana sebab. Satu saya kata, dan dipersetujui lah oleh sahabat dari Singapura, yes, that is possible, ya. Satu cari siapa jiran, satu gunakan AJK masjid, satu gunakan AJK community center mereka.
their community center is very efficient. So sama jugalah di sini kita ikhtiar. Yalah, ibu bapa kita kat kampung jauh, macam mana kita nak pergi? So cari siapa jiran-jiran yang boleh bantu, siapa adik-beradik yang dekat, ya. Kita masukkan wang ke bantuan ke melalui akaun adik-adik. Macam saya tak boleh nak bagi duit kepada mak bapak saya. Saya dibangi mak bapak saya di Kelang contohnya. So saya sampaikan pada adik saya, ya, sekian-sekian amat, tolong sampaikan pada ayah. Kan anak boleh keluar rumah untuk berikan provision kepada mak ayahnya. Dia pergi pasar memang dibenarkan dalam PKP, apatah lagi PKPB, ya. Okey. So hikmat kepada ibu bapa kunci. Dan tolong, ya, bila mak ayah minta bantuan, bersegera. Jangan bertangguh. Sebab you tak tahu bila lagi mak ayah awak akan minta bantuan. Bila mereka dah tak minta bantuan, nanti awak menyesal, ya. Okey. So, dan sebenarnya bila mak ayah minta bantuan kat kita, jangan kata asyik aku je, asyik aku je. Salah tu. Sebab minta bantuan mak bapak tu, dia akan minta bantuan pada yang dia yakin dapat membantu. Anaknya ada tak ramai lah, ada 16 orang, ya. Itu orang kampung, ya. TV pun tak berapa berfungsi sangat, ya. Kabel pun tak ada. Jadi itulah perkaitannya. Saya tak tahu kenapa yang tak ada TV anak ramai, saya tak tahu, ya, perkaitannya. Tapi itulah, anak ramai. Tapi dalam yang ramai itu, kenapa seorang ni yang disuruh? Saya dah pesan, ada seorang anak tu jumpa saya. Kenapa asyik saya je? Saya kata tahniah. Tahniah apa? Saya sengsara. Agak-agak kenapa, ya? Agak-agak kenapa dalam ramai-ramai daripada awak, 15 orang, kenapa awak yang mak suruh? Yalah, kalau suruh abang yang lain tu semua banyak komplain. Awak, saya memang tak pernah komplain lah. Satu, awak tak komplain. So sekarang kena tengok, ya. Rupanya Allah bagi awak anugerah, pahala yang amat besar, ya. Membantu orang tua. Barang siapa yang tidak membantu mak bapaknya yang sudah tua, yang uzur dan perlukan bantuan, sampai dapat pahala boleh masuk syurga, rugi, kata Nabi. Jadi awak dipilih oleh Allah, baru meleleh matanya, suka sangat dia. From now on, jangan kata kenapa asyik aku je. Terus betul dalam diri awak, why not me? Of all my brothers and sisters yang 15 orang, why not me? Let me be the one. Sebabnya based on that situasi, saya pun pesan kat diri saya, adik-adik saya pun tak ramai sangat lah, ya. Rumah tak ada TV, ya. So 12 orang. Ya, 12 orang, saya pun doa, ya Allah, jadikanlah aku anak yang paling banyak memberi khidmat pada mak bapak aku setakat yang aku mampu. Jadikan aku. So saya minta supaya saya dipilih oleh Allah untuk yang banyak menolong mak ayah. Dapat tak dapat itu terpulang pada Allah, ya. Kita minta. Okey. Khidmat pada ibu bapa membuka pintu rezeki. 4. Yang kelima. Quran itu syifa. Quran itu solusi kepada semua masalah. Quran itu adalah mukjizat dari Allah yang terbesar, ya, kepada Nabi. Mukjizat terbesar kepada Nabi daripada Allah ialah Al-Quranul Karim. So dengan membaca Al-Quran, semua pintu kehebatan akan terbuka. Semua pintu kehebatan akan terbuka. What is pintu rezeki? Semua pintu, ya, terbuka. Everything, termasuk pintu syurga, ya. Rezeki apa lagi yang kau nak? Rezeki apa lagi yang kau nak? Justru this is the month.